Okey, sekali lagi cikgu ulang poket Doraemon ni. Okey, poket Doraemon. Okey, pertama sekali ini kita panggil dia kaca prisma yang berbentuk hemisfer, semi bulatan. Okey. Cikgu ambil sinar cahaya, cikgu tujukan pada semi bulatan ni. So sinar tuju macam tu. Okey. Didapati cahaya tadi akan merambat keluar. Okey, merambat keluar, mendekati ke menjauhi? Mendekati. Menjauhi. Okey. Okey, sebab apa? Awak kena ingat ni. Ini dalam kaca ni ketupatan dia adalah tinggi. Okey, maka yang udara ni ketupatan dia rendah. So, ketupatan tinggi kepada ketupatan rendah, dia awak kena ingat, kesimpulan dia akan menjauhi norma. Okey, menjauhi norma. Dan sebaliknya, kalaulah ketupatan rendah kepada ketupatan tinggi, iaitu daripada ni ketupatan rendah ke kawasan ketupatan tinggi, dia akan mendekati norma. Boleh? So, ketika ini berlakunya proses pembiasan cahaya. Okey, pembiasan cahaya. Lepas tu pula cikgu ukur lah sudut dia. Ukur sini, cikgu ukur dapatlah 40 darjah lah contoh. 40 darjah. Cikgu ukur 40 darjah. Okey. Boleh? Okey. Sudut tuju dia 40. Okey. Maka keluarlah sini sudut biasan R. Refraction. Okey? Refraction. Okey? So, cikgu ulang eksperimen yang kedua. Okey, ulang eksperimen kedua. Cikgu pun perbesarkan sudut tuju tu. Okey? Didapati sinar tadi tak keluar, dia hanya keluar betul-betul dekat atas ni. Cara nak cek, ambil kertas kita letak. Oh, betul-betul dekat kawasan ni. Okey? Boleh? So, cikgu pun ukur sudut dia, ambil dia jangka sudut, ukur. Dia dapati sudut dia lebih kurang I dia 41 lah, 0.2. Dapati 41. Besar sikit lah. Okey? Tobik gini. Maka ketika ini berlakunya satu perubahan nama. Okey? Sudut tuju itu telah bertukar nama menjadi sudut genting. C, critical. Sudut apa? Angle. Critical angle. Sudut genting. Boleh? So, apakah tarifan sudut genting? Kalau soalan tanya. Sudut tuju yang menghasilkan sudut biasan 90 darjah. Kenapa kata 90 darjah? Ni sudut tuju dia sudah jadi 90 darjah. Ini normal. Ni tarifan dia. Tolong khabar. Sudut genting adalah sudut tuju. Faham? Cuma dia tukar nama je. Okey, nak cam dia ke mana? Ni. Cahaya tu keluar macam ni. Okey, boleh? Boleh. Okey. Dan yang terakhir sekali. Cikgu ulang eksperimen, cikgu tambahkan dia punya sudut tuju tu. Cikgu besarkan sudut tuju. Didapati ukur tadi dapatlah 43 lah, besar daripada yang ni. Okey. Didapati pula cahaya tadi akan keluar merentasi di sini. Ukur pula dapatlah 43 juga. Boleh? Ketika ini barulah muncul satu fenomena baru. Okey, PDP ataupun total internal reflection, TIR. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu pantulan dalam penuh. Iaitu total internal reflection. Internal ini dalam.
Okey. So, bila berlaku PDP ni, PDP awak kena ingat ada dua syarat. Okey? Dua syarat. Syarat yang pertama, ni internal. Dalam. Internal dalam maksudnya cahaya tadi merambat. Okey? Merambat dari kawasan ketupatan tinggi ke kawasan ketupatan rendah. Okey, soalan pelajar dia tanya, cikgu, pembiasan ada juga ketupatan tinggi, kawasan ketupatan rendah. Yang ini pun tinggi kepada rendah. Sama cikgu. Awak kena ingat, pembiasan ni sebenarnya dia berbeza dengan pantulan penuh. Kenapa? Pembiasan dia boleh jadi ketupatan tinggi ke ketupatan rendah, ketupatan rendah ke kawasan tinggi. Dia dua fenomena, dua keadaan. Tapi untuk pantulan penuh, syarat dia ni je. Tak ada lagi cahaya merambat di kawasan ketupatan rendah kepada tinggi. Salah. Faham? Okey. So, syarat yang kedua adalah sudut tuju mesti lebih besar daripada sudut genting. Sebab itulah 43 tadi lebih besar ni. Cikgu, kenapa kita kena rujuk sudut genting? Sebab semua merujuk kepada kanta semi bulatan ni. Indeks biasanya sama. Sudut genting pun dia sama belaka. Boleh faham? Boleh. Okey, begitulah. Saya tanya. Okey, boleh. Okey. So, awak kena ingat, kalau kamu tahu cahaya itu keluar di antara dua sempadan, dua medium ini, maka ini berlakunya penukaran nama. Sudut genting. Itu pentingnya. Jelas Yes. itu dia.